12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ayat 20. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Sejuknya hati kan. Sejuk perut mak yang mengandung, sejuk hati ayah yang sedang mentelaah atau cuba mengajar anak-anak di rumah. Jadi di sini kita lihat itulah dia adik Zinirah Abuzar pada waktu tu umurnya 4 hingga 5 tahun sahaja. Itulah dia taktik. Di mana saja kita buat hafazan dan adik Zinirah berjaya mendapat tempat yang kedua di Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri wilayah persekutuan dan pertama kali memasuki pertandingan mendapat tempat yang kedua pada umur 12 tahun. Kalau tadi tengok comel lagi kan? Ini lagi comel ni. Dah umur 12 tahun dah. Kita terus berkenalan dengan adik Zinirah, Zinirah Abuzar. Assalamualaikum Ustazah. Cik, susah terus jadinya. Kita panggil Ustazah. Dan bersama bapa Abu Zar Muhammad. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz yang juga merupakan mudir tahfiz Darul Hafizin Al-Furqan di Gombak kalau tak salah saya ya. Jadi ada pedigree di sanalah dikatakan. Jadi macam mana perasaan seorang ayah apabila melihat anak bertanding pada umur 12 tahun dan berjaya mendapat tempat kedua? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim amma ba'd. Terima kasih kepada TV3, terima kasih kepada MHI kerana sudi menjemput saya dan anak saya Zinirah untuk program Zinirah Hafizah Muda. Alhamdulillah, pada awalnya tentang soalan Nas tadi berkenaan dengan pencapaian dia mendapat tempat yang kedua di program tilawah musabaqah hafazan peringkat negeri wilayah jadi sebenarnya satu pencapaian yang membanggakanlah kena pula beliau berusia masih lagi muda kan, masih lagi kanak-kanak lah. Kalau ikutkan peringkat umur tu beliau umur paling muda lah dalam semua peserta yang lebih 33 orang bertanding dalam peringkat hafazan. Jadi pendedahan awal yang saya berikan dengan isteri saya, Ustazah Siti Syahidah, ialah dengan daripada usia kecil lagi lah kami dah bagi didikan tarbiyah Quran kepada anak-anak kan. Dia mula daripada kakak dia Sumayyah. Kakak Sumayyah dia masa umur 3 tahun pun dah start menghafal. Jadi bila Zinirah ni di umur setahun, dia dah biasa dengan Quran. Sebab dia ada kakak kan? Sebab kakak tu dah baca kan. Jadi bila dia umur 2 tahun, dia dah dapat mulut kan, dah boleh bercakap tu. Dia dah boleh ikut sikit-sikit apa yang kakak dia baca. Sebab memang lepas maghrib tu memang tak ada apalah yang kami buat melainkan Quran lah. Jadi isteri saya lah, Alhamdulillah, Ibu Zinirah ni yang rajin untuk memupuk dan juga mentarbiah anak-anak dia. Sebab saya kadang-kadang saya pergi masjid, saya pergi surau kan. Jadi banyak masa tu isteri saya lah yang banyak beri didikan dan menjaga hafazan Zinirah
Jadi alhamdulillah daripada usia kecil lagi kami dah bina suasana tu di rumah lah. Alhamdulillah. Rahsia kejayaan. Itu rahsia bapa. Bagaimana berikan didikan yang terbaik untuk anak-anak. Kita nak dengar rahsia anak pula. Zinirah, bila kata Zinirah ada kakak, Sumayya kan. Okey, bila Zinirah pun dah ada pendedahan tu, bagaimana dalam usia muda tu kan? Zinirah sendiri nak menghafal tu susah ke senang? Mungkin boleh kongsikan apa yang Zinirah buat selain daripada mengikut didikan ayah dan juga ibu. Kalau menghafal tu, menghafal satu hari tu setengah muka, 8 baris macam tu. Setiap hari? Kena? Setiap hari. Okey. Menghafal tu macam mana? Macam mana teknik dia tu? Nak menghafal tu? Akak nak ambil tips sebenarnya. Nak ambil tips. Acik dah ambil tips. Dia kalau sebab dia sekolah Pusat Tahfiz Darul Hafizin. Jadi Pusat Tahfiz Darul Hafizin ni dia guna konsep buku gundal. Jadi dia bila baca satu ayat tu dia akan ulang 30 kali buka, 30 kali tutup. Jadi satu ayat 60 kali lah dia akan ulang. Jadi dia akan tanda dekat buku tu. So itu formula dia lah. Tapi macam Ustaz kata sebelum ni, Sumayya anak sulung pun menjalani latihan bersama dan sekarang Zinirah pula. Tapi nampaknya macam Zinirah lebih menyerlah. Adakah itu benar? Satu. Nombor dua, adakah berdasarkan bakat atau memang kena buat latihan ini berjam-jam baru saja boleh mencapai satu tahap yang tinggi? Tak, bagi saya anak saya dua-dua sama. Semua anak saya sama. Dia tak ada yang ini lebih yang kakak dia kurang, tak ada. Sebab kakak dia pun yang memberi inspirasi kepada dia. Sebab kakak dia sekarang ni dah 24 juzuk hafazan, ada di satu sekolah asrama lah. Dan di sinilah ni dia daripada awal usia memang kami ajar anak-anak kami hafal Quran dulu, baru pandai baca. Maknanya banyakkan orang dia akan ajar anak pandai kenal huruf dulu. Tapi bagi saya anak-anak ni sebab hati dia terang. Dia punya otak pun fresh lagi. Jadi bila kita ajar mereka ni dengan cara dia ikut apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, dia ikut Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Betul. Dalam auditori. Kita tak pelik bila tengok umur budak 2 tahun boleh nyanyi lagu Disney ke, lagu Baby Shark ke kan. Kita tak pelik. Macam itulah juga sebenarnya sebab dia dah ulang selalu. Sama juga dengan Quran. Kalau selalu diulang-ulang, kalau budak tu dah pandai bercakap, dia akan spontan akan keluar, dia akan ikut. Jadi macam Zinirah pun samalah. Bila dia selalu dengar kakak dia mengaji, jadi dia ikut kakak dia baca. Dia boleh sambung sikit-sikit surah Ar-Rahman ke apa sikit kan. Jadi start daripada situ saya nampak bakat dia. Jadi saya teruskan dengan bagi dia mudah untuk hafal lah. Maknanya kita bagi 2 baris, 1 baris kan. Tapi istiqamah. Maknanya setiap hari mesti ada. Tadi tak kira malam minggu ke malam raya pun dia buat hafazan juga. Jadi antara rahsia dia adalah konsisten. Konsisten betul. Okay. Nak tanya perasaan Zinirah masa masuk pertandingan. Sebab tadi kan kita tahu Zinirah seorang je yang paling muda ni. Bila masuk pertandingan tu macam mana perasaan? Ada rasa gemuruh tak? Semua dah tua-tua, dah ganggu dah. Rasa nervous. Lepas tu mesti apa nasihat ayah masa tu dengan ataupun ibu ke apa yang dicakap? Buat betul-betul. Lagi? Baca kuat. Baca kuat, baca berlagu. Baca kuat, baca berlagu. Pandai berlagu juga? Tak. Kan, okey. Jadi selalunya tak tahulah, saya dengan anak-anak saya ni subuh-subuh kadang-kadang, terutamanya kalau bulan Ramadan, kita cubalah dapat setengah buku surat dan sebagainya. Tapi adakah subuh paling afdal? Waktu terbaik. Waktu terbaik untuk kita. Sebenarnya waktu yang terbaik untuk hafaz Quran ialah antara maghrib hingga isyak. Paling afdal Paling afdal. Itu antara waktu paling barakah untuk hafal Quran. Jadi itu mungkin hikmah dia kenapa Allah buat waktu maghrib isyak tu pendek. Mungkinlah. Itu pendek. Dan sebenarnya kalau dengan waktu pendek itu, kalau kita fokus, kalau kita dah lancar baca, dan ini bukan terpakai untuk anak-anak aja, bapa-bapa pun boleh pakai. Kan? Tips ni bapa-bapa pun boleh pakai. Kita cuba malam ni kita try terus. Lepas maghrib kita ambil satu ayat yang kita target nak hafal kan. Contohnya surah Al-Mulk lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita fokus satu ayat tu. Kita hafal sampai kita dah boleh lancar. Lepas tu kita pindah ayat kedua, ayat ketiga, begitu seterusnya. Sampai isyak kita stop.
Tapi mesti sebelum isyak tu kita dah lancar lah. Dan biasanya lepas isyak tu kita akan lupa apa kita hafal lepas maghrib. Betul. Dia akan jadi macam tu. Sebab lepas isyak bukan waktu menghafal. Lepas isyak waktu mengulang. Dia ada waktu-waktu dia. Jadi lepas isyak tu waktu mengulang. Contohnya kita kena ulang yang murajaah, yang apa? Ulangan lama, ulangan baru, kita kena ulang. Sebab Quran memang kena sentiasa ulang. Okey. Lepas pada tu, yang hafazan baru kita hafal lepas maghrib sampai isyak tu, kita akan ingat sebelum subuh. Mana bila bangun subuh, kita tak gosok gigi lagi, kita boleh baca dah apa yang kita hafal. Allah memang buat memori macam tu. Jadi memang hafazan baru mula kita hafal lepas maghrib. Ulangan yang hafazan baru tu kita akan baca lepas subuh ataupun sebelum subuh. Itu dia punya waktu dia lah. Sebagai ibu bapa, kita biasa dengar kan, kalau kita kata nak bagi anak ni daya ingatan dia kuat macam-macam lah pemakanan dan sebagainya. Tapi saya nak tahu juga sebenarnya apa yang perlu sebagai ibu bapa sediakan untuk anak, untuk kita nak pastikan bahawa anak kita ni boleh sebenarnya menjadi hafizah dan hafiz. Dia sebenarnya semua dengan izin Allah lah. Itu first kali kita kena betulkan akidah kita. Semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala izinkan, tak kiralah seorang tu walaupun umur dia 100 tahun pun dia boleh hafal Quran. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, walaupun dia ni dah masuk tahfiz, hafal Quran setiap hari, ada guru bagus pun, kalau Allah tak izin, tak jadi juga. Jadi semua dengan izin Allah. Ada pun yang lain, contohnya macam pemakanan kan. Kita makan suplemen ke, makan kurma 7 biji sehari ke, makan kismis, makan madu ke, itu semua memang antara makanan-makanan sunnah yang boleh menjana kesihatan kita mental, fizikal. Tapi dalam masa sama yang paling penting ialah kita sebagai ibu ayah lah kena berikan makanan yang halal dan thayyibah kepada anak kita. Macam mana halal dan thayyibah tu? Maknanya kita punya sumber pendapatan, rezeki yang kita dapat mesti daripada sumber yang halal. Kan? Maknanya bukan sahaja kita tak boleh bagi junk food yang banyak pada anak-anak kan. Tapi sumber rezeki itu yang penting. Itu yang barakah yang boleh buatkan anak kita ni insya-Allah boleh menjadi hafiz atau hafizah yang berjaya. Yang penting halalan thayyiban penting. Nak tanya kepada adik di sini Raf pula. Satu hari itu dia berlatih berapa lama? Berapa jam? Dan kalau kita test kat sini berani tak? Kalau kat sekolah daripada pukul 8 sampai pukul 12.30. 8 sampai 12.30 menghafaz. Jadi dalam 4-5 jam jugalah. Dia ada hafazan dan ulangan lah. So kalau dia dah hafal 30 juzuk, paling kurang sehari dia kena baca 2 ke 3 juzuk lah. Itu okey. Okey, Pak Cik silakan. Itulah saya nak bagi pop quiz satu boleh. Pop quiz Pop quiz. Kita pilih je mana-mana Dia ayat. ikut surah kan? Boleh juga. Ke ikut nombor ke tak boleh? Oh, tak boleh. Okey, surah, Okey, surah, bagi surah. Kita bagi, sebab dia first 10 juzuk, kita bagi surah Al-Maidah. Awal surah. Awal surah. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Masya-Allah. Dengan tajwid dia betul juga. Kita pun kalau hafaz ni pun kadang-kadang kita fikir 2 kali, tajwid aku ni betul ke tidak? Waw ke, qaf ke, kaf ke? Alamak, sebab kalau menghafaz kan, ini dia punya harakat tu berapa. Betul. Alhamdulillah. Kalau kita suruh baca lebih pula, nanti sampai ke hujung rancangan pun masih tengah membaca kan. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada Ustaz Abu Zah Mamat yang berjaya mendidik anak sampai ke tahap ini. Jadi apa sasaran Zinirah? Sasaran dia nanti. Ada sasaran apa? Target Zinirah ni? Nak mengulang lebih banyak lah. Nak mengulang lebih banyak lagi. Lepas ni mungkin lepas ni kalau orang cakap Zinirah, surah An-Nisa ayat 10. Dia terus dah. Dia InsyaAllah kan. Itulah target dia sampai ke sana insya-Allah. Apa kami cukup bangga kan. Cik Muzahar dan juga isteri yang mendidik anak dalam keadaan yang sebegini yang sempurna insya-Allah. Sama ada berapa orang anak?
5. 5. InsyaAllah 5 tu memang Amin, dalam amin. proses menghafaz jugalah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Zinira. Tadi juga tahu menang 2 kan. Terus cemerlang insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah.